Okey, kita nak kembali bercerita tentang solat ini. Kalau sebelum ni tidak dibenarkan solat berjemaah dan ada SOP ataupun had tertentu untuk solat tarawih, solat jemaah dan sebagainya. Dan kita nak tahu lebih lanjut tentang solat hari raya pula. Ini kali pertama barangkali dalam sejarah kita semua tidak akan ke masjid untuk solat hari raya. Kebanyakan daripada kita lah. Ya, kita nak bersama dengan Ustaz Jamali Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ustaz, sebelum ini dah ada pun kelonggaran untuk menunaikan solat tarawih, solat jemaah di wilayah Persekutuan, ya, Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Dan setakat ini bagaimana barangkali boleh dikongsikan pandangan tentang sambutan yang diberikan? Berkaitan solat Jumaat, bagi kita di wilayah Persekutuan telah pun bermula pada 15 Mei yang lalu, iaitu pada Jumaat yang lepas. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan mungkin mengejut, tetapi pelaksanaannya di semua masjid di wilayah Persekutuan, khususnya di kawasan green zone ataupun zon hijau, telah berlaku dengan teratur, dan walaupun begitu adalah sedikit sana di sini kekurangan dan sebagainya yang insya-Allah kita akan baiki pada Jumaat yang akan datang. Dan selain daripada itu, untuk makluman, bukan sekadar solat Jumaat sahaja dibenarkan dengan makmum tidak lebih daripada 30 orang jamaah, tapi juga solat-solat fardu 5 waktu, termasuk juga solat-solat sunat, khususnya tarawih dan sunat Idul Fitri telah pun dibenarkan. Dan kesemuanya kebenaran keputusan ini adalah bergantung juga kepada arahan semasa daripada pihak yang berkuasa, khususnya MKN, Majlis Keselamatan Negara dan juga KKM, yang saya yakin setiap hari mereka membuat pemantauan berdasarkan kepada lokaliti, kawasan dan sebagainya. Jadi kawasan kuning dan merah memang kita tidak benarkan. Di kawasan hijau yang mungkin minggu ni hijau, minggu depan mungkin merah. Jadi bergantung kepada kebenaran MKN dan juga KKM. Okey, dan dengan had dan juga SOP yang perlu dipatuhi oleh masjid-masjid dan surau ini, kita dimaklumkan masjid akan dibuka untuk dihadiri sejam sebelum waktu solat dan juga akan ditutup sejurus selepas solat. Ya, Ustaz, ya? Ya, betul. Okey, jadi ini sebagai SOP yang telah pun disediakan oleh pihak berkuasa, KKM dan juga kita di Jawi dan juga di Jatim, di Jabat Mufti, kita kena ikut SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi dari segi untuk menjaga kesihatan, menjaga keselamatan, menjaga nyawa, ini kita harapkan dapat dipatuhilah oleh para jamaah dan orang ramai. Betul. Okey, itu antara antara SOP yang dimaklumkan. Bermakna walaupun 10 malam hari terakhir ini di penghujung Ramadan memang qiyamul pun tidak diadakan, walaupun bilangan had bilangan yang datang itu ke masjid 30 dan ke bawah. Maksudnya tidak ada aktiviti lainnya selain solat saja, kan? Tidak ada. Baik. Solat sahaja, solat Jumaat dan juga solat fardu, solat tarawih. Iktikaf 10 malam terakhir tidak ada. Tidak ada. Iktikaflah di rumah masing-masing. Okey, baik. Sekarang ni bila disebutkan ada had tertentu saja, bilangan individu tertentu saja dibenarkan, bermakna yang lain tu untuk solat hari Aidilfitri, solat sunat Aidilfitri nanti terpaksalah dikurangkan ataupun berada di rumah. Jadi barangkali Ustaz boleh kongsikan sikitlah tata cara bagaimana untuk meraihkan kehadiran Aidilfitri dengan solat sunat Aidilfitri ini. Silakan. Ya, kita kena terima hakikat bahawa keadaan sekarang ini berbeza dengan sebelum daripada ini. Jadi bila hari raya kita solatlah di rumah masing-masing. Dan satu perkara yang penting, solat hari raya diadakan pada 1 Syawal. Dan waktunya adalah selepas terbit matahari. Kalau kita hari ini lebih kurang pada pukul 7 lebih kurang, dan lebih baik selepas segalah lebih kurang 30 minit selepas daripada terbit matahari, lebih kurang waktu duha tersebut. Kalau dalam keadaan biasa boleh dibuat pada 8-9 pagi dan berakhir apabila tergelincir matahari, iaitu masuknya solat fardu zuhur. Yang kedua, tata cara solat Idul Fitri ini sama sebagaimana solat sunat yang lain. Cuma
pada rakaat yang pada niatnya iaitu selepas ketika takbiratul ihram, solat sunatul Aidil Fitri rakaat ini makmuman ataupun kalau imaman lillahi taala, saja aku menunaikan solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam kerana Allah. Selepas daripada itu kita membaca doa iftitah, ya Allahu akbar kabira sehinggalah akhirnya. Kemudian kita bertakbir pada rakaat yang pertama sebanyak 7 kali, ya Allahu akbar, dan sehingga 7 kali, dan diselangi pada setiap takbir tersebut lafaz tasbih, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Habis 7 takbir tersebut, imam ataupun kalau bersendirian kita membaca surah Al-Fatihah, dan habis surah Al-Fatihah kita membaca antara surah yang pendek yang ringkas, surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, dan surah Qul Huwallahu Ahad pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, bangun daripada sujud, kita takbir sebanyak 5 kali. Sama di antara takbir tersebut diselangi dengan kalimah tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudiannya habis baca Fatihah, dan kemudiannya selepas selesai Fatihah membaca surah bagaimana yang disebutkan tadi, dan seterusnya habis daripada memberi salam, digalakkan bila kita melakukan solat sunat Hari Raya Idul Fitri ini di rumah, kiranya kita ada kemampuan, maka disunatkan kita membaca khutbah, menyampaikan khutbah. InsyaAllah saya yakin pihak Jawi, pihak Jatim akan mengeluarkan teks khutbah yang ringkas, yang boleh dibaca oleh ketua-ketua keluarga, para imam di rumah. Dan ini juga merupakan satu daripada syiar pada Hari Raya Idul Fitri sebagai suatu nasihat dan juga peringatan kepada para jamaah. Dan selesai dengan itu sahaja. Ya. Baik Ustaz, barangkali ada yang tinggal bersendirian di rumah. Adakah boleh dilakukan secara bersendirian ataupun sebab ini solat sunat kan? Misal kata teringin juga untuk turut sama melakukan solat sunat Idul Fitri ini. Jadi bagaimana? Tidak ada halangan sebenarnya kepada mereka semua orang, sama ada lelaki ataupun perempuan, bab berkaitan solat sunat Idul Fitri ini semua orang asalkan mukallaf, lelaki, wanita, mukim, musafir dan hamba ataupun dia seorang merdeka digalakkan. Hukumnya adalah solat. Ini adalah sunat muakkad, sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau dia bersendirian, berseorangan, boleh solat sunat Idul Fitri sebagaimana kaifiat yang telah pun dinyatakan. Cuma bila dia bersendirian, tidak adalah dibaca khutbah. Ya, okey. Jelas dan terang di situ. Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsiannya. Sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ustaz Jamali Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi tidak ada halangan untuk siapa sahaja, sama ada dalam keluarga, berjamaah bersama keluarga ataupun bersendirian. Jadi kalau anda ingin juga melengkapkan atau menyempurnakan solat sunat Idul Fitri ini dengan khutbah, bolehlah. Nanti akan diedarkan teks khutbah solat sunat Hari Raya Idul Fitri. Nantikan perkembangan dari masa ke masa, ya.